Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita akan sambung kelas kita pada minggu lepas. Okey, saya share skrin dulu. Okey, mula sekali kita pergi dekat web browser. Contohnya Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Kita type alamat www.ppcom.com.my. Okey, untuk kita buka website pertandingan. Okey, dekat website pertandingan ni dia ada menu. Okey, kita akan pergi kepada menu latihan. Okey, kita klik pada menu latihan. Okey, dan pada menu latihan dia ada set soalan. Okey, kita akan sambung set soalan yang kita buat pada minggu lepas, iaitu set soalan MSM Code War. Okey, kita klik MSM Code War. Dan sekarang dia akan redirect kita ke sistem HackerRank. Okey, kita just masuk je dalam sistem HackerRank tu. Dan kita tengok soalan yang kita nak sambung, iaitu soalan yang terakhir. Last kali kita dah buat soalan kecurangan garis lurus. Okey, hari ini kita akan buat soalan terakhir, iaitu tentang rumah mancis. Okey, jadi kita buka soalan rumah mancis dulu. Okey, dan selepas kita buka soalan rumah mancis, okey, kita baca dulu soalan dia. Okey, soalan kata Aisyah Humairah dan Aina Tasnim suka main bersama-sama. Suatu hari mereka bermain dengan bata mancis dan mereka menggunakan bata mancis itu untuk membina beberapa rumah menggunakan bata mancis tersebut. Okey, jadi untuk membina satu rumah, okey, dia perlukan 6 bata mancis. Jadi kalau kita kira 1 2 3 4 5 6. Okey. Jadi untuk bina sebuah rumah perlukan 6. Okey, dan kalau dia nak binakan 2 buah rumah, dia perlukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey, jadi dekat sini dia kata untuk membina sebuah rumah perlukan 6 batang mancis. Kalau nak bina 2 rumah perlukan 11, kalau 3 rumah 16 dan seterusnya. Okey. Jadi apa yang soalan tu kata? Soalan tu kata diberi bilangan rumah yang ingin dibina oleh mereka berdua. Okey, anda dikehendaki mencari bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membina rumah tersebut. Okey. Syazliana, kalau tak ada apa-apa jangan conteng skrin sebab awak mengganggu peserta lain. Okey, soalan kata diberi rumah yang ingin dibina oleh mereka berdua, anda dikehendaki mengira bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membina rumah tersebut. Okey. Jadi kita tengok Jadi inputnya apa dia? Inputnya ialah satu integer n yang mewakili bilangan rumah. Jadi bilangan rumah tu okey, paling sikit satu buah rumah, paling banyak sejuta buah rumah. Yang ni merupakan range input ataupun range bilangan rumah yang perlu dimasukkan. Okey, output dia nak apa? Output dia kata satu integer yang mewakili bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membina n buah rumah. Jadi dia kata input dia adalah n. Daripada input tu dikehendaki kita mengira berapa banyak batang mancis yang diperlukan. Okey, sebagai contoh, katakanlah input dia 3. Jadi kalau 3 rumah, dia akan perlukan 16 batang mancis. Jadi output dia nak 16. Okey. Jadi kita tengok contoh input yang kedua. Okey, contoh input yang kedua, jika dia nak bina 5 rumah mancis, yang ni 5 buah rumah. Jadi dia perlukan 26 batang mancis. Okey, yang ni apa yang diperlukan untuk membina 5 buah rumah. Okey, jadi boleh faham soalan apa soalan tu nak. Jadi kalau kita baca soalan dan kalau kita macam agak confused ataupun kurang faham pada soalan, cara paling mudah adalah dengan membaca soalan tu untuk kali yang kedua. Okey. Dan satu lagi cara untuk mudah memahami soalan, kalau kita tak faham apa yang kita baca, apa yang kita buat, kita tengok sampel input dengan sampel output dengan explanation. Okey, tengok 3 benda ni. Okey, insya-Allah kalau kita tak faham pun nanti kita tengok sampel, kita akan faham.
Okey, jadi yang ni kalau kita tengok bilangan rumah ni dia ada pola, dia ada pola. Jadi kalau sebiji rumah dia perlukan 6 batang mancis. Okey. Kalau 2 rumah dia perlukan 11. 11 ni maknanya adalah 6 campur 5. Sebab apa dia campur 5 dia tak campur 6? Sebab dia berkongsi dinding. Nampak sini? Dia berkongsi dinding. Jadi bila dia kongsi dinding, untuk rumah kedua dia perlu tambah lagi 6. Jadi ni rumah yang pertama contohnya. Yang ni rumah yang pertama, dia perlukan 6. Jadi untuk menambah rumah yang lagi satu, dia perlu tambah 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nampak? Sebab tu dia tambah 5. Okey, begitu juga untuk bina rumah mancis yang ketiga. Jadi untuk 3 rumah mancis, dia perlukan 6 campur 5. Okey, dicampur lagi dengan 5. Okey, jadi kita nampak dia punya pattern dekat sini. Kalau dia nak bina 4 rumah mancis, maknanya daripada 3 ni ditambah lagi dengan 5. Okey, yang ni sebuah rumah. Okey, yang ni 2 rumah. Jadi untuk bina 3 rumah, 2 rumah tambah dengan 5. Untuk bina 4 rumah, kita tambah dengan 5. Jadi untuk bina 5 rumah, okey, kita akan tambah dengan yang ni 4 buah rumah ditambah lagi dengan 5. Jadi kalau kita tengok kat sini, tambah 5 ni diulang-ulang banyak kali. Dia tambah 5, yang ni tambah 5, ni tambah 5, tambah 5 Dia ulang-ulang banyak kali. Jadi untuk selesaikan dia, kita boleh gunakan loop. Kita boleh gunakan loop. Jadi macam mana nak buat? Okey, macam biasa kita buka IDE dulu. Okey. Jadi saya akan sekejap saya nak apangkan dulu. Okey. Okey, kita akan buka IDE. Saya guna Python IDE. Okey, jadi kita gunakan loop. Okey, jadi saya buat file new file. Okey, jadi yang ni merupakan loop yang terhingga ataupun finite loop. Jadi untuk buat finite loop, kalau dalam Python paling mudah kita guna for lah. Okey, boleh juga kalau nak gunakan while loop boleh juga nak guna while loop. Tapi cara paling mudah adalah gunakan for. Okey. Jadi mula-mula sekali kita terima input dulu. Okey. Jadi kita buat contohnya n. Okey, kita set sebagai input. Jadi kalau kita baca soalan tadi, dia kata hanya satu integer input dia. Tak ada 2 baris, hanya ada 1 baris. Kalau ada 2 baris, kita kena guna 2 input. Tapi sekarang ni dia tak kata 2 baris. Kita just guna satu input function sahaja. Jadi kita kata masukkan kita kata bilangan rumah contohnya. Okey. Jadi nanti dia akan masukkan bilangan rumah. Okey, kemudian kita gunakan boleh guna for atau boleh gunakan while. Jadi kalau kita guna for, kita buat for, contohnya for I in range. Okey. Dan dekat sini kita tengok sekejap. Okey. Jadi for I in range dia ada 3 argumen Kalau kita buat for I in range dia ada 3 argumen, dia ada start, dia ada stop, dia ada step. Okey, jadi kita nak mula dengan mana? Okey. Jadi kalau kita tengok kita punya loop ni dia tak bermula dengan rumah yang pertama. Loop kita ni bermula dengan rumah yang kedua. Kenapa loop kita bermula dengan rumah yang kedua? Sebab bila rumah yang pertama dia pakai 6 batang mancis. Ni untuk rumah yang pertama. Sekejap Ni rumah yang pertama dia pakai 6 batang mancis. Dan sebenarnya loop dia bermula dengan rumah yang kedua. Maknanya yang dia ulang-ulang tu tambah 5 tambah 5
pada rumah pertama dia tak ulang. Dia ulang bermula dengan rumah yang kedua. Nampak eh? Rumah kedua dia bermula, dia akan ulang apa? Rumah kedua tu dia akan ulang tambah 5 tambah 5 tambah 5. Okey, jadi kita buat for I in range. Jadi kita mulakan dengan 2. Sebab apa kita mulakan 2? Sebab kita nak bermula dengan rumah yang kedua. Sebab rumah yang pertama, okey, macam mana nak buat rumah yang pertama? Rumah pertama ni tak masuk dalam loop eh. Rumah pertama ni tak masuk dalam loop. Jadi kita nak dapatkan rumah pertama, kita just buatlah. Contohnya kita buat mancis eh. Jadi kita buat mancis, kita set kepada 6. Jadi kita initialize mancis tu kepada 6 batang untuk rumah yang pertama. Jadi bila kita loop, kita mulakan dengan rumah yang kedua. Jadi kita buat for I in range 2, lepas tu kita buat m plus 1. Okay. Jadi yang ni adalah kita punya start value. Kita start dengan rumah yang kedua dan kita stop sebelum n plus 1. Maknanya kalau kita ada 10, katakanlah bilangan rumah ni kita masuk 10, loop tu dah akan bermula dengan 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab n plus 1 adalah 11. Okay, bila n adalah 10, n plus 1 adalah 11, jadi dia akan berhenti dekat sebelum n plus 1. Okay, boleh faham untuk range, dia ada start value, dia ada stop value. Dan sebenarnya dia ada satu lagi, dia ada range. Kalau kita tak masukkan range, by default range tu akan jadi positif 1. Okay, yang ni kena google cara nak gunakan for loop dalam Python. Okay, saya ulang sekali lagi. Kenapa dekat sini n plus 1? Sebab kalau kita buat 2n, okay, dia akan berhenti sebelum n. Jadi n tu adalah 10, sebelum n tu adalah 9. Jadi kalau kita buat 2 hingga n, dia akan berhenti dekat 9. Tapi kalau 10 rumah, kita nak dia loop sampai 10. Oleh kerana kita nak dia loop sampai 10, kita buat n plus 1. Jadi dia akan berhenti sebelum n plus 1. Jadi n adalah 10, n plus 1 adalah 11. Jadi sebelum 11 adalah 10. Okey. Jadi kalau kita nak test kita punya loop. Okey, katakanlah saya nak test saya punya loop dulu Okey, katakanlah saya nak test, saya nak print nilai I. Okey. Ataupun saya buat macam ni. Saya terus print kat sini. Saya buat range contohnya. Cuba tengok Saya buat dekat shell. Kalau saya buat range 2 10. Okey. Bila saya buat range 2 10, lama. Okey, saya tambah list list range 2 10. Okey. Jadi list ni tadi akan bermula dengan 2. Okey, dan berakhir dengan 9. Kenapa dia berakhir dengan 9? Sebab dia start dengan 2. 2 ni start, dia akan stop dengan sebelum 10. Jadi sebelum 10 adalah 9. Jadi list tu dia akan berhenti dekat 9. Jadi kalau saya buat dekat sini, saya buat range. Okey, saya buat list dulu. Saya buat list dulu. Saya buat list, lepas tu saya buat range. Okey, saya buat 2. Sini saya buat 10 tambah 1. Okey, jadi 10 tambah 1 adalah 11. Jadi dia akan buat list bermula dengan 2 dan berakhir dengan 10. Jadi dia akan berhenti sebelum 11. Sebelum 11 adalah 10. Boleh nampak dekat sini kenapa saya buat dekat sini n plus 1. Okey? Boleh faham tak? Ada apa-apa soalan setakat ni? Kalau nak tanya boleh tanya. Jadi setiap kali dia loop apa yang dia buat? Dia akan buat bilangan batang mancis tu akan bertambah 555. Dia akan bertambah 555. So kita buat m is set to m plus 5. Okey, dia akan bertambah 555. Jadi kalau kita nak check, kita just kat sini kita print je. Kita print I, kita print m. Okey, kalau kita nak check apa yang berlaku dekat sini. Okey, jadi kalau saya save dulu, ni soalan terakhir, soalan 6. Okey, saya save Python.
Katakanlah kita buat soalan 6. Okey. Save. Okey, kemudian saya run. Kita nak tengok apa yang berlaku. Jadi kalau saya masukkan bilangan rumah contohnya 7, apa yang berlaku? Alamak, dia ada error. Sekejap dia kata can only concatenate str not int. Line 5. Okey, line 5 ada masalah. Okey. Masalah dia sebab ni, sebab saya input ni dia menerima data dalam bentuk string. Jadi kita kena tukar dia kepada integer, kita tukar pada integer. Sebab apa integer? Sebab argumen dalam range hanya menerima nilai integer. Sebab kalau kita gunakan nilai string, dia akan jadi error. Okey, saya save. Saya dah tukar integer kat atas. Okey, kemudian saya run balik. Okey, katakanlah saya masukkan sekali lagi bilangan rumah, saya masukkan 7. Okey, nampak Jadi untuk rumah yang kedua, dia tambah 5, bilangan batang mancis akan dapat 11. Untuk bilangan rumah yang ketiga, dia akan tambah dengan 5. Yang keempat dia tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Jadi untuk 7 buah rumah, dia akan dapat 36 batang mancis. Boleh nampak? Jadi kalau saya run sekali lagi. Saya run sekali lagi. Contohnya, saya masukkan 5 bilangan rumah dia. Dia akan jadi 26. Nampak Yang terakhir sekali bawah ni adalah 26. Jadi kalau saya run gunakan input yang lain. Okey, contohnya saya masukkan dekat sini. Saya masukkan bilangan rumah katakanlah 12. Okey. Jadi dia akan dapat 61 batang mancis. Okey, nampak cara kita gunakan loop untuk selesaikan masalah tadi menggunakan Python. Jadi loop ada banyak jenis loop tapi oleh kerana kita nak gunakan finite loop ataupun loop yang terhingga, jadi kalau dalam Python untuk guna finite loop paling mudah kita gunakan for. Okey. Dan sebenarnya ada satu lagi loop kita boleh guna iaitu while loop tapi jarang sebenarnya kita finite loop kita guna while. Sebab dalam finite loop lebih mudah gunakan for. Biasanya kita guna while, kebiasaannya lah kita gunakan while untuk infinite loop. Okey, kalau kita ada infinite loop, okey, biasanya kita akan gunakan while dalam Python Jadi saya cerita dalam Python bukan dalam Java. Dalam Java dia lain, dalam C dia lain. Dalam Python untuk finite loop kita boleh gunakan for dengan while, tapi infinite loop kita gunakan while. Okey. Boleh Senang tak? Okey, jadi ini kita hanya testing sahaja dekat sini. Jadi kita komentkan dia sebab kita tak nak output keluar macam ni. Sebab soalan dia tak nak output macam ni. Soalan dia nak output 61 ni je. Yang hujung ni je output yang dia nak. Dia tak nak yang macam ni. Jadi kita komen dia semula. Lepas tu kita keluarkan output pada yang terakhir. Kita buat print n. Okey. Jadi bila kita save, okey, dan bila kita run kita punya program. Jadi kalau kita masukkan 5 buah rumah, okey, output dia akan jadi 26. Cuba kita check soalan betul tak? 5 rumah 26. Okey, betul. 5 rumah 26. Kalau 3 rumah dia akan jadi 16 batang mancis. Jadi kita cuba masukkan 3. Dia jadi tak 16. Saya run sekali lagi. Saya masukkan 3. Dia akan jadi 16 batang mancis. Okey. Boleh nampak Ada apa-apa soalan setakat ni? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya ada yang itu buat untuk kelas sebelum ni kan, yang keturunan garis lurus. Okey. Saya try coding tu dalam C++ tapi masa dekat ID saya dia okey, tapi masa masukkan dekat HackerRank tu dia tak lepas pun satu ni. Okey. Test case tu. Boleh you share screen tak? Boleh sir. Okey, sekejap saya. Okey, awak share screen awak tengok. Ini coding saya sir. Lepas tu ni coding yang saya buat. Dan ini yang soalan HackerRank tu. Okey. Cuba you paste jawapan kat situ. Dah saya dah paste dah. So masa cuba run code tu tekan run. Okey. Okey,
Okey, sekarang ni cuba tengok your output bawah sikit. You pergi ke bawah. Okey, your output dengan expected output ni tak sama. Expected output dia nak yang bawah ni 4.5, tapi output awak dia ada this program will bla 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 plus input bla bla bla. Yang benda ni dia tak nak. Boleh faham tak? Dia cuma nak 4.5 sahaja sebagai output. Nampak Your output ni output yang program awak dapat. Expected output ni apa yang soalan nak. Soalan cuma nak 4.5 ni sahaja. Yes, sir. Okey, cuba sekarang naik atas balik. Naik atas balik sekejap Okey, line 8 you double slash, jadikan dia komen. Line 8, line 9. Line 8 dengan line 9 ni, sir. Okey, double slash. Okey, line 9. Double slash. Double slash juga. Okey, sekarang line 12 double slash. Line 12 dia tak nak. Line 12 double slash. Okey, kemudian line 19, 20. Bawah tu you tambah see out gradient. You tekan enter. Okey, tekan enter. Okey, you buat see out gradient. See out gradient. Tak mau yang tu. Dia tak mau string. Dia tak mau sebarang string. Dia cuma nak nombor sahaja. Jadi you buat see out gradient. Tanah yang double ni. Dia tak nak gradient of the line is bla 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 tu, dia tak nak. Dia cuma nak nombor sahaja. Jadi you buat see out gradient semicolon. Sampai situ je. Okey, yang line 23 you buang. Line 25 pun you boleh buang. Bukan buang, you double slash. You komenkan dia. 23 komenkan dia, 25 komenkan dia. Okey, cuba you run sekali lagi. Tengok. Okey, nampak dia lepas. Dapat. Jadi apa benda ni compile message ni? Dia ada warning Ada variable yang you tak guna, midpoint 1, midpoint 2. Jadi variable midpoint 1, midpoint 2 tu you boleh buang. Ada unused variable. You ada unused variable ni. Midpoint 1, midpoint 2 ni unused variable, jadi you buang. Kalau tak dia keluar warning. Yang ni pun kena buang juga ke, sir? Koma ni buang satu. Koma tu ada dua kan? Line 7. Line 7 ada 2 koma, buang 1 koma. Lepas tu line 15 dan 16 pun kena buang juga ke? Kenapa ada midpoint 1, midpoint 2 you kena double slash. Double slash. Dia guna juga ke, sir? Yang titik tengah tu, sebab tu saya guna, sir. Okey. Run sekali lagi, tengok. Double slash sebenarnya tak perlu double slash dekat belakang. Double slash dekat depan dah cukup. Okey, dah tak ada warning dah kan? Okey. Kemudian kita submit. Okey, just submit my code. Okey. Cikgu Lin Chinjin tanya. Dia kata kalau keluar warning tapi kita tak buang, adakah ditolak markah? Saya tak pasti yang tu. Cikgu kena cuba. Kalau keluar warning, cuba cikgu submit. Dia tolak markah ke tak? Saya tak pasti. Okey, boleh Dah boleh, sir. Dah boleh, sir. Jadi kena ingat dalam HackerRank kita bagi jawapan yang dia nak saja. Yang dia tak nak, kita tak payah letak. Contohnya kita kata gradient is bla bla bla, dia tak mau benda tu jadi kita tak payah letak benda tu. Yes, sir. Okey. Terima kasih, sir. Okey, sama-sama. Okey, Cikgu Hafiz tanya, saya ada beberapa soalan sini. Bagaimanakah cara masa dikira dalam PPCom? Adakah dikira semasa enter kotak ataupun kira masa bagi setiap masalah diberikan dijumlahkan? Okey, Cikgu Hafiz. Masa dikira adalah setiap soalan tu masa dia akan dijumlahkan. Dia akan ambil yang kedua. Okey. Saya ulang sekali lagi. Masa dalam PPCom dikira setiap soalan tu berapa masa kita selesaikan dan dia akan jumlahkan untuk setiap soalan. Okey, nombor 2 dia macam pertandingan ACM ICPC.
Pertandingan SPM ICPC pun dia akan jumlahkan masa bagi setiap soalan. Button run code boleh diklik untuk menguji kod tak kira berapa kali. Ya, betul. Kita boleh run code berapa banyak kali kita nak, okey, tak ada masalah. Begitu juga submit. Submit juga kita boleh tekan banyak kali. Tak seperti pertandingan peringkat universiti Kalau pertandingan peringkat universiti, kalau ada ACM ICPC, submit tu dia ada limit. Tak silap saya 3 kali. Lebih 3 kali kita submit, dia akan potong markah. Tapi dalam pertandingan PPCOM, berapa kali submit kita masukkan pun tak ada masalah. Okey, boleh Cikgu Hafiz? Okey, nombor 3. Saya pernah dengar anda mengatakan bahawa ia akan ada 3 set ABC, 6 soalan setiap set. Peserta-peserta sekolah rendah menengah universiti bertanding bersama-sama. Okey, ya betul. Dalam pertandingan untuk tahun ni, kita tukar format. Di mana setiap orang diberi pilihan untuk memilih sama ada set A, set B atau set C. Okey, yang mana set A lebih mudah, set B sederhana mudah dan set C adalah set yang sederhana. Jadi pelajar universiti digalakkan untuk jawab set C kerana soalan set C tu lebih susah. Satu lagi, soalan set C tu markah dia lebih banyak berbanding dengan soalan set A dan set B. Soalan set A dia punya total markah yang paling rendah. Jadi pelajar murid sekolah rendah, murid sekolah rendah digalakkan untuk jawab soalan set A. Sebab set A tu soalan dia paling mudah. Okey. Tapi walau bagaimanapun, pelajar boleh pilih. Contohnya murid sekolah rendah, kalau nak pilih jawab soalan set B pun boleh, nak jawab set C pun boleh. Dan terpulang. Dia tak ada halangan, tak ada larangan. Sekejap, ada azan. Okey, sorry Cikgu Ling, tadi azan jadi saya tutup mic sekejap sebab saya berhenti sekejap. Okey, tadi soalan Cik Hafiz, dia tanya digalakkan sahaja pelajar murid sekolah rendah ni pilih set A. Kalau murid sekolah rendah dia nak markah lebih, contohnya dia yakin dia boleh jawab soalan yang sederhana, dia boleh jawab soalan set B ataupun dia boleh jawab set C walaupun dia murid sekolah rendah. Jadi setiap pelajar diberi pilihan, terpulang pada pelajar nak jawab mana-mana set. Okey, Jack Yo tanya, boleh buat 3-3 set? Sebenarnya tak digalakkan. Boleh tu boleh, tapi tak digalakkan untuk buat ketiga-tiga set. Sebabnya masa diberi hanya 2 jam. Masa diberi hanya 2 jam. Satu set ada 6 soalan. Jadi kalau kita habiskan masa dekat daripada kita habiskan masa dekat soalan yang banyak tu, baik kita tumpukan masa untuk jawab soalan yang kita nak jawab lah. Contohnya kalau kita target untuk set B, kalau kita target untuk set B, kita selesaikan cepat-cepat untuk set B. Kecuali kita dah selesaikan semua. Katakanlah kita target set B dan kita dah siap semua soalan set B. Kalau kita nak jawab set C pun terpulang lah. Okey, kalau pelajar jawab semua set, markah dikira adalah daripada set paling tinggi. Jadi katakanlah set A, dia ada set A dia ada set A, dia ada set B, set C. Katakanlah set A tu dia dapat katakanlah dia dapat 50 markah. Set B ni dia dapat 65 markah, set C ni dia dapat 40 markah. Jadi markah akan diambil daripada markah set B iaitu 65. Dia tak akan campur Dia tak akan campur semua set. Dia akan ambil yang paling tinggi. Masa set B contohnya, kalau set B dia dapat 65, masa tu dia akan ambil kira masa set B. Masa yang lain tu dia tak akan ambil kira. Okey, Cikgu Hafiz tanya, peserta boleh pilih mana-mana set. Betul. Okey, ranking dikategorikan mengikut kategori. Betul. Peserta boleh pilih mana-mana set, ranking dikira mengikut kategori dan juga markah pelajar. Okey. Jadi tak kira pelajar jawab set mana, okey, ranking nombor 1 adalah markah yang paling tinggi. Jadi kalau nak markah tinggi, cara paling mudah jawab set C lah, sebab set C tu markah yang paling tinggi. Okey, tapi kalau tak yakin boleh jawab semua soalan dalam set B, boleh target set B. Kalau tak yakin boleh jawab set C, boleh jawab set B terpulang. Okey, ranking akan dikira mengikut
Ranking bukan dikira mengikut set Ranking tak dikira mengikut set soalan. Ranking dikira mengikut kategori. Kita ada kumpulan, kita ada kategori bongsu, kecil, muda. Okay? Ranking dikira mengikut kategori, bukan mengikut set soalan. Okay? Tak kira mana-mana set yang dipilih. Okay, dah menjawab je semua. Cikgu boleh ke tengok set soalan terlebih dahulu, lepas tu baru pilih set? Boleh. Okay, boleh buka semua. Tapi saya takut nanti kan kalau kita tengok, takut tak? Masa 2 jam Masa apa-apa nak buat pun tak kisah, tapi kita kena pandai manage masa. Sebab dalam pertandingan, masa akan bermula tepat jam 9 pagi dan akan berakhir 11 pagi. Okey. Jadi kalau kita tak pandai manage masa, takut habis masa dekat tengok soalan je. Nanti tak sempat nak jawab. Okey. Set masa, timing masa betul-betul. Dan masa tu kena ikut GMT 8. GMT 8 tu maknanya waktu Malaysia. Jadi kalau ada pelajar daripada contohnya Indonesia ataupun ada pelajar contohnya daripada Vietnam, okey, dia kena setting semula masa dia ikut GMT 8. Okey, sebab 9 hingga 11 pagi ni GMT 8 ni waktu Malaysia, bukannya waktu negara luar. Jadi sebenarnya kalau pelajar universiti, ada pelajar universiti yang masih berada di luar negara. Sebab kan sekarang ni COVID, jadi mereka belajar online. Masih di negara masing-masing, belum masuk lagi Malaysia. Jadi mereka boleh jawab dekat negara masing-masing, tapi kena ikut masa time zone Malaysia. Kena ikut masa time zone Malaysia. Seluruh dunia, tak kira dekat mana-mana negara, serentak time zone Malaysia pukul 9 hingga 11 pagi. Okey, Sarah, satu set ada berapa soalan? Satu set ada 6 soalan. Okey. Jadi, kita dah siap jawab. Lepas kita dah siap jawab, apa kita kena buat? Kita copy kita punya coding ni. Okey. Dan sekarang kita akan masukkan dalam HackerRank. Okey. Kita pergi dekat HackerRank ni, kita masukkan dalam HackerRank. Okey. Bila kita dah masukkan dalam HackerRank, jadi sebelum kita paste, jangan lupa pilih language Pilih language Python 3 lah kalau kita guna Python 3. Kalau guna tadi, kawan awak tu guna C++, pastikan pilih C++. Ikut bahasa yang kita guna. Okey, lepas tu bila saya dah buat ni, saya tekan run. Okey, saya tekan run code. Okey, tadi kita test dekat IDE. Selepas kita test kat IDE, jangan lupa test dalam HackerRank. Sebab mungkin dalam IDE program kita berjalan lancar. Tak ada masalah, tak ada error, tak ada warning. Semua tak ada. Tapi bila kita masuk je dalam HackerRank, macam-macam error keluar. Test case pun tak lepas. Nampak? Jadi kenapa test case ni tak lepas? Okey, kalau test case tak lepas, kalau tak ada error. Jadi tak ada error Kalau tak ada error, test case tak lepas, check pada yang ni. Your output dengan expected output. Jadi your output ni sebenarnya adalah output yang kita dapat ataupun output yang program kita buat. Expected output ni ialah apa yang soalan nak. Soalan nak 16. Kita buat output bilangan rumah sama dengan bla bla bla. Okey, benda ni HackerRank tak nak HackerRank tak nak wording-wording ni, dia cuma nak 16 sahaja. Jadi kita kena ubah balik supaya output kita sama dengan kehendak soalan. Jadi macam mana kita buat? Dekat nombor 1 ni kita buang input prompt. Contohnya masukkan bilangan rumah, masukkan bilangan nombor, masukkan nombor pertama, masukkan ujian kedua. Benda-benda tu tak perlu kita masukkan dalam HackerRank. Okey, kita just terima input sahaja. Input prompt tak perlu buat. Jadi kita buat and set kepada int input. Okey. Lepas tu, lepas kita buat and set kepada int input, kita input prompt ni, kita bilang rumah ni kita tak payah masukkan dalam kita punya input function. Okey, kita run je. Lepas kita run, kita tengok, pastikan kita punya jawapan kita melepasi semua test case. Bila dah lepas semua test case, barulah kita tekan submit button. Okey, bila kita tekan submit button, kita kena tunggu jangan gelojoh tunggu kita dapat score. Okey. Jadi bila dia dah nilai jawapan kita, akan keluar kat sini score. Bila keluar kat sini score, barulah confirm kita punya jawapan kita dah
disubmit. Jawapan kita dah dihantar. Okey, dan satu lagi, pastikan semua test case lepas. Pastikan semua test case lepas. Kalau ada test case yang tak lepas, kita boleh cuba banyak kali. Tak ada had. Kita boleh cuba banyak kali. Sampailah semua test case kita lepas. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Jadi, dekat sini kita tengok peratusan jawapan betul. Okey, soalan pertama 88% pelajar jawab betul. Okey, 96% tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab soalan ni soalan mudah sebenarnya. Ni soalan untuk menengah rendah. Sebab MSM Code War 2019 ni untuk pelajar menengah rendah, iaitu pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, kita tengok kepada soalan yang lebih susah. Okey. Jadi saya pangkah MSM Code War ni. Kita pergi kepada set soalan yang kedua. Okey, sekejap. Ada soalan Wonda Coffee. Allah. Okey, dalam masa 2 jam tu kalau tak dapat jawab semua soalan macam mana? Kalau tak dapat jawab semua soalan, jawab je lah setakat kita boleh dapat. Okey, contohnya katakanlah ada 6 soalan, kita sempat buat 3 soalan je. Jadi markah tu cuma dapat markah yang 3 soalan tu je lah. Yang lagi 3 markah tak sempat jawab tu, kita akan dapat kosong. Itu sahaja. Okey, boleh ya? Tapi kita praktis. Kalau kita praktis banyak kali, insya-Allah kita boleh jawab dengan lebih laju lah. Yang penting praktis. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Set soalan yang kedua adalah contoh masalah. Okey, ada soalan lain. Afiq Syazwan. Cikgu, adakah total markah dalam setiap set sama? Tak sama, Afiq. Total markah dalam set B lebih tinggi daripada total markah set A. Total markah set C lebih tinggi daripada total markah set B. Okey. Jumlah markah setiap set tak sama. Okey. Jumlah markah paling tinggi ialah pada set C. Paling rendah ialah pada set A. Okey. Boleh? Kita tengok seterusnya. Set soalan seterusnya. Iaitu set contoh masalah. Okey. Yang ni set soalan yang lebih susah berbanding dengan yang tadi. Kita tengok. Tekan enter. Okey. Dekat set ni kita ada 3 soalan. Okey. Cuba kita buat soalan yang pertama. Okey. Ni soalan yang pertama. Okey, kita baca dulu soalan. Aina Tasnim telah mengisi bagnya dengan beberapa biji guli berwarna merah, hijau dan biru. Okey, so Aina Tasnim dia ada bag. Dalam bag tu dia isi guli. Dalam tu ada guli merah, guli hijau, guli biru. Okey. Kemudian diketahui nisbah guli merah, hijau dan biru yang diisinya adalah 2:3:5. Okey. Jadi kita tahu merah nisbah hijau nisbah biru adalah bersamaan dengan 2:3:5. Okey, sekejap saya merah nisbah hijau nisbah biru. Okey, adalah 2:3:5. Okey, semasa memasukkan guli dalam beg, dia hanya mengira bilangan guli warna hijau saja. Jadi Aina Tasnim dia suka warna hijau. Jadi bila dia masukkan guli tu, dia kira guli hijau je yang dikira. Guli warna lain tu dia tak kira. Jadi tetapi tidak mengira guli berwarna lain. Dia hanya kira guli yang warna hijau saja. Okey, jadi tengok soalan dia. Diberi bilangan guli warna hijau yang telah diisi oleh Aina Tasnim dalam beg. Anda dikehendaki mencari jumlah semua guli yang ada dalam beg tersebut. Jadi dia kata diberi bilangan guli warna hijau yang diisi dalam beg. Okey, soalan tanya berapakah jumlah semua guli yang ada dalam beg tersebut. Okey. Jadi untuk soalan ni kita tak boleh terus buat coding. Kita kena buat pengiraan dulu dalam kertas. Sebab tu dalam pertandingan digalakkan kita sediakan kertas A4 ataupun kertas conteng untuk kita buat kira-kira.
Okey, kira-kira tadi atau kertas tadi akan bantu kita untuk jawab kita punya akan bantu kita untuk buat coding ataupun buat algoritma. Okey, kemudian kita tengok dia input format. Satu baris input, maknanya dia kata input tu ada satu je, iaitu integer hash yang mewakili bilangan guli warna hijau, dan bilangan guli warna hijau tu antara 1 hingga 100 guli. Okey. Jadi mungkin paling sikit bilangan hijau tu 1, bilangan paling banyak pun hijau tu pun dia ada 100. Okey, outputnya dia kata satu integer yang mewakili jumlah semua guli. Okey, contoh. Kalau input dia bagi hijau tu 6. Kalau hijau 6, okey, 6 guli warna hijau, maka outputnya adalah jumlah guli tu. Jumlah guli yang ada adalah 20. Jadi macam mana kita nak kira? Okey. Jadi kita tengok, kita tahu merah nisbah hijau nisbah biru adalah 2 nisbah 3 nisbah 5. Jadi kalau hijau, okey, kalau hijau tu ada 6 biji. Okey, berapa guli merah? Merah ada berapa? Kalau hijau tu ada 3, merah akan ada 2. Kalau hijau ada 6, merah akan ada 4. Okey. Bagaimana dengan biru? Biru akan ada 10. Boleh nampak? Jadi jumlah semua sekali berapa? Jumlah semua sekali adalah 20. 20. Nampak macam mana dapat jawapan 20? Okey. Jadi cara paling senang untuk kira guli, jumlah guli untuk kira jumlah guli adalah dengan cara kita kira bilangan merah dan kita kira bilangan biru. Okey. Kita dah diberi warna hijau Warna hijau ni dah diberi. Okey, warna hijau dah beri. Yang kita perlu cari ialah bilangan merah dan juga bilangan biru. Kita dapat bilangan merah, kita dapat bilangan biru, kita akan dapat jumlah. Kita akan dapat jumlah. Boleh? Jadi caranya kita cuba cari bilangan merah dan bilangan biru. Okey, jadi kita buat kira-kira. Kita buat kira-kira. Jadi macam mana nak cari bilangan merah? Persoalannya. Jadi kita tahu nak cari bilangan merah, merah tu kita letak dekat atas. Jadi merah bahagi dengan hijau adalah bersamaan dengan apa? Merah bahagi dengan hijau adalah bersamaan dengan 2 bahagi 3. Betul? Jadi merah adalah bersamaan dengan 2 bahagi 3. Kita darabkan dengan hash. Kita dah dapat bilangan merah. Nampak? Okey. Jadi kalau kita buat coding dekat sini, okey, kita buat coding. Okey, kita buat hijau Hijau set kepada int input. Okey. Jadi yang pertama kita dah diberi warna hijau. Yang ni melalui input lah. Kita nak cari merah. Jadi kita dapat merah. Merah sama dengan 2 bahagikan dengan 3. Kita darabkan dengan bilangan hijau. Kita dapat yang merah. Okey, bagaimana dengan biru? Okey. Untuk dapat biru, kita ambil biru dekat atas. So, kita buat biru nisbah hijau adalah bersamaan dengan apa? Biru nisbah hijau. 5 nisbah 3. Dapat tak? Biru nisbah hijau adalah 5 nisbah 3. Jadi, bilangan biru adalah bersamaan dengan 5 bahagi 3 didarabkan dengan hijau. So, kita dapat yang kedua, iaitu bilangan warna biru. Jadi, dekat sini kita masukkan yang kedua. Biru adalah bersamaan dengan 5 bahagi 3 darab dengan hijau. Nampak? Senang je. Yang ni
Yang ni soalan nisbah, soalan nisbah. Soalan nisbah hanya melibatkan tambah tolak darab bahagi. Okey, mudah saja. Okey, jadi kita ada hijau, kita ada merah, kita ada biru. Jadi macam mana kita nak kira total? Okey, jadi nak kira total ataupun jumlah adalah bersamaan dengan warna hijau dicampur dengan warna merah, campur dengan warna biru. Kita akan dapat total. Kemudian kita akan print jumlah. Sebab soalan dia suruh print jumlah. Okay, jadi kita akan print jumlah. Okey. Selesai kita punya coding. Nampak? Jadi yang susah untuk soalan ni adalah yang ni. Yang susahnya adalah nak dapatkan formula yang ni. Okey, jadi macam mana nak dapat formula yang ni? Kita kena conteng atas kertas. Kena buat kira-kira atas kertas. Kalau tak buat kira-kira atas kertas, kita tak akan dapat jawapan. Okey. Jadi penting dalam pertandingan sediakan satu kertas A4 untuk kita conteng-conteng, untuk kita buat apa? Cari formula dan sebagainya. Okey. Boleh? Dapat tak? Okey, kemudian kita run. Bila kita run, tengok apa yang berlaku. Okey. Bila kita run, dia tak lepas dia punya test case. Sebab dia nak 10, output kita dapat 10.0. Okey, jadi kita buang trailing zero. Yang point zero ni dia tak nak. Okey, jadi untuk buang trailing zero dalam Python kita guna format G. So sini kita format kita punya output format output kepada general format. Jadi kita run sekali lagi. Okey, dia akan lepas untuk semua test case. Okey. Dapat tak? Ada apa-apa soalan setakat ni? Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh tanya. Okey, Tun tanya, cikgu format G boleh guna untuk apa lagi? Dia awak kena Google ke internet format output. Selain pada format G, kita ada format .2f, kita ada format tu, format ada banyak lah sebenarnya. Kita boleh Google. Dalam pertandingan dibenarkan gunakan Google. Okey, kecuali untuk pelajar kategori sulung. Pelajar universiti ataupun pelajar kategori sulung tak dibenarkan gunakan Google untuk cari bahan dekat internet. Tapi pelajar kategori bongsu, muda, tengah dan sebagainya dibenarkan untuk gunakan Google. Jadi kalau kita tak tahu nak guna apa, contohnya kita pergi je dekat Google, kita type Python, contohnya Python nak buang trailing zero, Python remove trailing zero. Okey. Jadi kita tekan enter. Ada banyak dekat Stack Overflow ada, data science Math Simple, code grapper ada, okey, dekat kite ada, okey. Kita klik je dekat mana-mana, okey. Dia ada macam-macam cara Ada macam-macam cara, tak semestinya guna format G boleh guna cara lain juga. Okey. Sir, jadi budak poli pun tak boleh guna Google lah sir. Dia orang kena buat sendiri juga. Kalau apa? Tak faham. Sekali lagi. Budak-budak politeknik pun dia orang kena buat sendiri juga yang coding tu. Pelajar politeknik dibenarkan gunakan Google sebab pelajar politeknik kategori tengah. Okey. So macam tadi saya cakap tu yang dalam kalau kami guna C++ tu, kami tak perlu guna the value is thank you for using our program, semua tu tak perlu guna lah sir. Kalau nak guna pun letak sebagai komen. Betul. Kalau nak guna dalam IDE sahaja. Tapi bila kita masuk dalam HackerRank, kita tukar dia balik jadi komen. Okey, untuk okey sama. Okey, pelajar politeknik, pelajar Kolej Mara, pelajar politeknik, satu lagi pelajar kolej. Contohnya kolej MSU. Okey. Yang ni pelajar yang ambil
sama ada dia ambil sijil ataupun dia ambil diploma ataupun dia ambil A-level dan sebagainya. Okey, pelajar-pelajar kategori ni adalah pelajar kategori tengah. Okey, untuk pelajar kategori tengah dibenarkan gunakan Google dan juga rujukan dekat internet. Okey, hanya pelajar kategori sulung sahaja tak dibenarkan. Kategori sulung ni adalah pelajar universiti. Pelajar universiti yang mengambil degree atau master. Okey, jadi pelajar yang ambil degree atau master tak dibenarkan gunakan Google sebab pelajar universiti ni dia dah banyak pengalaman dalam pertandingan coding. Okey, oleh kerana pengalaman dia dah tinggi, kita tak benarkan dia gunakan Google. Hanya pelajar kategori selain daripada sulung sahaja yang dibenarkan. Okey, untuk kategori tengah dibenarkan, yang sulung tak dibenarkan. Tapi untuk pelajar kategori sulung dibenarkan simpan bahan rujukan. Contohnya reference ataupun apa-apa lah bahan rujukan dalam komputer masing-masing sebelum pertandingan bermula. Okey, contohnya katakanlah pertandingan dia esok. Jadi hari ni dia boleh simpan file-file rujukan apa semua tu dalam hard disk. Okey, dia boleh simpan dalam hard disk ataupun dia boleh simpan dalam pen drive. Okey, dia hanya tak dibenarkan gunakan rujukan internet. Hanya rujukan internet saja tak dibenarkan untuk pelajar sulung. Tapi rujukan offline, contohnya buku teks, buku teks ataupun buku rujukan ataupun soft copy yang dia save dalam komputer masih lagi dibenarkan. Okey, itu sahaja. Untuk yang ni ada soalan? Cikgu, kenapa kalau nak cari biru kena 2 bahagi H darab 3? Muhammad Azmi tanya. Okey, Muhammad Azmi, yang ni soalan matematik sebenarnya. Jadi kita tahu merah nisbah hijau nisbah biru adalah bersamaan dengan 2 nisbah 3 nisbah 5. Kita nak cari apa tadi? Kita nak cari biru. Oleh kerana kita nak cari biru, maka biru ni kita kena letak dekat atas dan kita kena bahagikan dengan apa yang kita dah tahu. Okey. Jadi merah ni kita dah tahu belum? Merah kita tak tahu, betul? Kita tak tahu nilai merah berapa. Tapi hijau ni kita tahu tak? Hijau ni kita tahu. Oleh kerana kita tahu nilai hijau, hijau tu input. Oleh kerana kita tahu nilai hijau, kita bahagikan dengan hijau. Tak boleh bahagikan dengan merah. Kalau bahagikan dengan merah, tak dapat jawapan. Kena bahagikan dengan hijau. Sebab telah diberi bilangan hijau. Daripada mana diberi? Daripada input. Okey. Jadi kita ambil biru bahagi hijau adalah bersamaan dengan biru 5 bahagi dengan hijau adalah 3. Jadi kita tahu biru bahagi hijau adalah bersamaan dengan 5 bahagi 3. Jadi biru adalah bersamaan dengan 5 bahagikan dengan 3 didarabkan dengan hijau. Sebab hijau ni bahagi pindah sebelah kanan, dia akan jadi darab. Benda ni ada dalam topik algebra. Topik algebra tingkatan berapa ni saya pun tak ingat. Tingkatan 1 saya rasa. Tak rasa saya dalam algebra tingkatan 1 ada ajar benda-benda ni. Sebenarnya dalam darjah 6 pun ada belajar algebra, darjah 6. Okey. Cuma awak ingat dengan tak ingat je apa yang cikgu ajar dalam kelas. Tu je. Okey, ada soalan lain? So, untuk pelajar politeknik, dia orang boleh pilih mana-mana soalan ataupun kena pilih juga set C? Boleh pilih mana-mana set. Pelajar politeknik boleh pilih mana-mana set. Pelajar universiti pun boleh pilih mana-mana set. Cumanya digalakkan untuk pelajar universiti pilih set C. Tapi kalau pelajar universiti tak nak pilih set C, dia nak pilih set B pun boleh, tak ada masalah. Cuma markah je lah beza. Kalau dia pilih set C, dia akan dapat markah lebih tinggi. Itu sahaja. Okey. Jadi set mana kita nak pilih, terpulang kepada pelajar. Okey, tak ada soalan lain setakat ni. Okey, kalau tak ada soalan lain, kita berhenti setakat sini sahaja. Okey, jadi insya-Allah lagi 2 soalan tu kita akan sambung kemudian. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir.
Okey, jadi kalau tak ada soalan kita berhenti. Terima kasih semua yang join malam ni. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi kemudian. Okey, jumpa lagi semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Okey. Thank you, sir. Thank you, sir.